kita berbicara tentang maf'ulun bih kan. Maf'ulun bih, betul Ini semua orang faham ya tentang pelajaran ni. Semua tengok balik. Saya tak pasti pelajaran berapa Pelajaran satu I kan. Satu I. Satu I. Boleh tengoklah dalam satu I tu. Ya. Sekarang dah macam ni mudah sikit saya. Alhamdulillah Allah telah permudahkan. Okey, satu I Tengok dekat satu I Semua tengok dekat satu I. Okey. Satu I ni so kita faham dah. So ni bentuk atau macam mana fi'il sulasi tu atau 3 huruf tu dia ada yang biasanya. So kita tengok dekat sini. Perkataan mungkin boleh tengok huruf kedua lah. Ini ada sesiapa yang tak faham? Ada siapa yang tak faham? Semua faham Mana Ustaz mula daripada atas satu asas bahasa Arab? Tak nampak. Belum Ada lagi belum. Tak, sebab saya belum. sekejap. Saya tengok nama sekejap. Sebab saya kalau buka ni dia akan hilang yang itu. Suara Ustaz kan tergelang timbul Ustaz. Suara Ustaz sekali ada, ke tak ada. Saya dah dengar, tak tahu orang lain. Orang lain macam mana okey? Suara saya? Okey. Sekarang okey tak? Okey Ustaz. Okey okey. Suara saya okey insya-Allah. Okey baik. So bukan mula daripada satu kita mula daripada yang satu I kan. Kita bincang yang itu dulu. Saya nak tanya ni, kita dah faham tentang fi'il ni belum? Ada 6 bentuk fi'il. Daraba yadribu, nasara yansuru, man'a yamna'u, hamida yahmadu, hasiba yahsibu, karuma yakrumu. Contoh dekat sini. So tengok huruf kedua lah. Huruf kedua madhi, huruf kedua mudhari'. Huruf ketiga mudhari' lah. Huruf asal kedua lah mudhari'. So tengok dia. Daraba. So ra untuk ini baris atas. Yadribu. Ini boleh tengok dalam kamus lah. Kamus bagi kita benda ni semua. Saya rasa tak ada masalah kot. Okay. Saya teruskan lah. Okay. Kita masuk dekat seterusnya. Kalau tak ada soalan. Masuk satu lepas I. J penyambut. Betul? Maf'ulun bih. Betul Betul Ustaz. Ustaz nak tanya soalan lah. Nah, silakan. Yang dekat fi'il muta'addi tu kan, dekat maf'ul bih isim dhamir tu, yang nombor 2. Man darabaka, darabani aliyun. Dekat sini maf'ulun bih dia ni lah kan. Maksudnya aku. Betul tak? Ya, betul. Sebab dia kata siapa yang telah memukul engkau, Ali memukul aku. Macam confused. Ya, betul. Tapi dia baris depan, dia tak jadi aliyan. So kita tengok kat sini nanti. Okey, saya akan terangkan. Okey baik, saya masukkan dulu soalan tu. So kita tengok dekat sini. Ingat balik So kita bila ada fi'il mesti ada fa'il. So siapa fa'il dekat dalam darabani aliyun? Ali. Okey, apa pertama fi'il dia siapa mana? Daraba. Okey, siapa fa'il dia? Ali yang pukul. Ali yang memukul kan? Okey. So aku yang kena pukul kan? Yang kena pukul dia adalah penderita lah, maf'ulun bih. Tapi sebab tu yang saya nak bincang kita, macam mana benda tu maf'ulun bih tu dia melekat dengan fi'il. Fa'il tu selepas nama, kalau kita kata, kalau kita boleh cakap kat sini, macam perkataan yang serupa ni. Okay. Saya ambil kat sini. Okay. Okay, saya buat contoh
Kita buat contoh baru kot. Tengok kat sini kot. Saya buka file baru Oh, Nampak sebab kan? dia domir. Ustaz ke sebab dia domir ana? Ya, Dia domir melekat anak. dengan fi'il. Sebab Oh, tu nanti dia kita tak tengok dekat situ. Oh, okey. Okey, sebentar ya. Okey, kita tengok dekat sini. Okey. Fi'il muta'addi ni. Okey. Dekat sini lah. So dia akan jadi, kita tengok kat sini, yang itu je berubah lah. Kita tengok kat situ, dorobani. Okay. So kita tengok nombor surat ni. Disebut dorobani, dorobana, dorobani, dorobana. So dorobani, dia telah memukul aku. Dorobana, dia telah memukul kami. Doroba tu dia telah memukul, betul kan? Yes. Oh. Okey. So dorobani, dia telah memukul aku. Kalau kita kata dia, aku telah memukul dia, dia jadi aku telah memukul, macam mana perkataan dia? Dorobtu. Dorob. Okey, kalau aku telah memukul dia, ambil kat sini dorobtuhu. Dorobtuhu. Oh. Okey, kalau aku telah memukul mereka, dorobtuhum. So dekat sini isu dia, ini yang saya tahu memang kalau Sakinah pun problem, so orang lain lebih jauh problem lah kan. Okey. Saya nak Ustaz fahamkan tulis dulu kat macam ni. skrin ke Ustaz? Tak, belum tulis Ustaz lagi ada ni. tulis Akak kat tengok skrin. nampak apa? Belum nampak tulis apa lagi. Akak. Tak Tak nampak ada apa? apa-apa pun. Tak ada tulis. Tak tulis lagi. Belum tulis lagi. Saya duk bincang ni maf'ulun bihi zahir ni. Nampak tak? Sekejap saya tengok sekejap. Saya nampak apa? Tak share apa-apa Itulah tak ada Tak share share apa pun. Tak ada. Kami tengok muka Ustaz je. Oh ya ke? Okey, siap. Saya buat lagi sekali. Saya ingat dah boleh share. Dah nampak. Bentar Your entire screen. Okey, share. Okey, entire screen, share. Okey. Nampak muka semua orang kan? Bukan muka saya saja kan? Okey, sekarang nampak tak? Ini baru nampak. Okey. Saja ada jin tadi kak. Okey. So, saya nak fahamkan dulu. Nombor satu. So, fi'il ni ada dua jenis bentuk fi'il lah. Okey. So, kita nak bincang sekarang ni, pelajaran ni. Saya punya ni satu H. Jangan peduli H saya tu. Tajuk tu. Penyambut penderita maf'ulun bih dalam jumlah fi'il. Satu apa? Satu I Betul. Satu I, betul. Okey, baik. Tengok satu I. Okey. So, dalam masalah ni, kita tengok dekat sini kita tahu dah bila fi'il adanya fa'il. Okey, itu satu hal. Ada satu lagi, bila ada fi'il, contoh saya buat macam ni. Okey, macam kata kerja ni. Kita nak kata lelaki itu telah hadir. Okey. Sekarang ni kita kata telah tahu telah hadir tu apa dia? Apa dia perkataan telah hadir? Hadara. Kan? So dia telah hadir. Siapa yang dia tu? Ar-rajulu. So lelaki itu telah hadir. So bahasa Arab kita ingat bila kata perbuatan mesti macam mana? Bentuk kalau nak sebut kata perbuatan, jumlah perbuatan macam mana? Ingat tak? Boleh tak kita kata ar-rajulu hadara? Tak boleh. Kena perbuatan dulu. Perbuatan dulu. Itu antara spesifikasi yang kita kena faham. SOP yang kita kena faham. Jangan faham SOP nak keluar rumah pakai emas saja. Kan?
Okay, jaga perjarakan. Tapi ini sekarang kita belajar bahasa Arab, kita kena SOP bahasa Arab. So, dia kena fi'il dulu. So, hadara rajulu. So, lelaki itu hadir. Lelaki itu hadir, kita nak tambah apa? Kalau kita nak tambah perkataan. Lelaki itu telah hadir, apa dia? Sebut je. Bahasa Melayu, bahasa Melayu. Ke sekolah. Ke sekolah. Kan? So, kita tambahlah. Ke sekolah. Contoh kita kata ke sekolah. So, ada perkataan ke dekat sini. So, telah hadir, perkataan hadir tu, dia tak boleh buat mendatangkan penderita tanpa haraf jar. So, kita tahu kat sini, kalau kita bahasa Arab ni, kita akan sebut, bila kita kata hadar rajulu, kan? Kita akan sebut apa dia? Ke, apa perkataan ke bahasa Arab? Ila. Ila. Okay, sekolah kata apa? Madrasah. Al-madrasati. Kan? Kita kata al-madrasati. Kan? So kita nampak tak? Kita akan guna untuk menyambungkan kepada maf'ulun bih tersebut. Sekolah tersebut lah yang kena kan? Kena yang dia hadir ke sekolah tersebut. So dia kena ada ila ni. So tanpa perkataan ni pun, tanpa perkataan ni contohnya, kita tak ada letak perkataan ke sekolah. Ayat ini telah difahami. Kita cakap kat kawan kita, lelaki tu dah hadir lah. Lelaki tu dah datang lah. Ya. So orang dah faham. Kita sebut itu dah menjadi faham. Hatta kalau kita kata tanpa perkataan lelaki itu. Kan? Tak ada perkataan lelaki itu. So bila kita kata tanpa perkataan rojulu. Lelaki itu rojulu lah. Apa kita akan sebut dekat sini? Apa erti dia? Asal kata. Belum sempurna. Fi'il madi. Tak lengkap. Okey, Ayat artinya lah. Dah lengkap dah. Dia telah hadir. Dekat situ ada dia kan. Hadara tu ada dia kan. Ada ke tak ada? Ya. ada. Hadara dia telah hadir. Kita tanya kat kawan kita kan. Apa ni, mana Ahmad? Ahmad dah hadir ke belum? Kita kata. Ahmad dah hadir ke belum? Kita kata hadara. Kan? Kita kata hal hadara Ahmadu? Hal hadara Ahmadu? Naam, hadara. Ya, dia telah hadir. Okey. So, itu dah ayat tu dah sempurna dah. Kita cakap orang faham. Okey? Kita cakap tu orang faham. Boleh faham ni? So, kalau kita nak tambahkan dia, apa-apa penambahan selepas perkataan tersebut, Ahmad telah hadir di dalam kelas. So, kena ada di. Itu haraf jar. Fil fasli. Kita akan sebut macam tu. So, ada haraf jar. Untuk ini, perkara macam ini dipanggil sebagai fi'il lazim. Boleh faham? Contoh dekat sini kan. Benda ni yang dia buat ni ketawa. Boleh tak kita kata benda tu tak ada kena-mengena dengan orang lain. Maksud dia macam tu. Budak itu ketawa. Budak lelaki itu ketawa. Dhahikal waladu. Kan? Pelajar itu telah keluar. Kharajat talibu. Okey? Kalau kita nak tambah, apa boleh tambah? Pelajar itu telah keluar. Contoh. Dari kelas. Dari kelas. So, kita dari. So, dari itu dalam bahasa Arab apa dia? Min. Min. Min ni daripada jenis apa? Haraf. Haraf apa? Haraf jar. Lepas haraf jar mesti ada apa? Baris bawah. Mesti ada apa? Isim. Alif lam. Mesti isim selepasnya. Isim tu mesti Isim apa? selepasnya. Baris bawah. Pertama ada alif lam, kedua baris bawah. Alif lam, alif bawah. Betul. Kan? So Betul, kita kata betul, Ustaz. kharajat. Betul lah tu. Okey.
So kita tahu dah. Okay. Macam wanita itu bersedih. So kalau kita kata budak itu ketawa, kan budak itu ketawa, kita nak letakkan maf'ulun bih directly, ya, kita kena sebut mesti ada haraf jar dekat situ, perantaraan dengan haraf jar. So perkataan yang ada perantaraan fi'il yang perlukan perantaraan harf jar tersebut untuk menghubungkan dia dengan maf'ulun bih, ya, atau kita kata objek, ya. So dia perlu kepada haraf jar untuk menyambungkan ayat tersebut. Okey, contoh kita kata pelajar itu budak itu ketawa, budak lelaki itu ketawa. Kan? Budak lelaki itu ketawa. Budak lelaki. Okay. Kita nak kata budak lelaki itu ketawa. So kita nak tambah apa kita boleh kata? Okey, pertama kita tengok sini, setiap fi'il mesti ada, ingat step balik. Saya buat kat sini untuk mudah. Okey. Setiap sebentar home select all 14. Nota tambahan ke? Okey. Kita kata setiap fi'il dalam jumlah kan? Ingat balik jumlah tak? Jumlah fi'iliyah. Ingat tak? Ini Ingat. pelajaran kedua kita belajar dulu. So bila kita kata jumlah fi'iliyah, kena ada apa? Fi'il wa fa'il. Ada perbuatan. Okay. So bila kita kata dia mesti ada fi'il dan fa'il. Fi'lun wa fa'ilun. Fi'lun dengan fa'ilun. Ini mesti ada. Okay. Okay. Jadi okay. So dia mesti ada ni. Fi'il campur fa'il. Contoh saya kata kat sini. Kan? Okay. So kita kata tadi, boleh nampak skrin saya ni? Sebab saya share skrin semua. Saya tak nampak siapa-siapa. Saya cuma nampak skrin saya saja. So fi'il. Contoh, okay, bagikan saya satu perkataan perbuatan. Salah seorang. Ramai-ramai pun tak apa. Zahaba lah. Senang. Zahaba. Okay. Kan? Balik-balik Zahaba kan? Kharaja lah. Okey. Penambahan. Kharaja. Apa kharaja berarti dia, Kak? Keluar. Oh, pandai. Alhamdulillah. Masya Allah. Bini siapa lah pandai ni. Okay, baik. Yang tu je tahu. Okey. Kita ni Zahaba. Okey. So, Zahaba ni erti dia apa? Pergi. Dia telah pergi. Dia Dia telah telah pergi. So, baik. Kita tahu dia telah pergi. Okey. Ni erti dia lah. Okey, baik. Okey. Zahaba dia telah pergi. Saya tak buat baris sebab tengok perkataan ni kita dah tahu dah lah. So sebab dia fi'il kan. So dia telah pergi. So sekarang ni kita nak tukarkan ganti nama diri dia ni kepada nama orang. So dekat sini fa'il tu adalah dia kan? Betul? So dekat sini dah ada fi'il dan fa'il.
So zahaba. So kalau kita nak tukarkan dia ni, perkataan dia ni kepada orang seseorang. Contoh, okey, bagi nama seorang. Ahmad. Okey, Ahmad. So, kita kata Ahmad zahaba, dia mesti kalau fi'il, mesti fi'il dulu baru fa'il kan. Zahaba Ahmad. Zahaba Ahmad kan, kita kata kat situ. Ahmad. Okey. Zahaba Ahmadu. So ni dah sempurna dah. So kalau kita nak tambah lagi kan, kita nak tambah. Contoh kita nak kata nak tambah lagi apa perkataan. Kita nak tambahkan dalam ini kita bincang tentang fi'il lazim dulu ya. Okay. To the left. Okay. Okay. Kita nak tambahkan sekarang ni perkataan tambahan lah. Ahmad telah pergi. Okay. Kita nak tambah apa lagi perkataan? Tambahkan. Pergi ke kedai. Okey. So sebab dia pergi ke kedai. Okey, baik. Ahmad telah pergi. Ni dah tambah dah. Kita nak tambah ke perkataan ke kan? Okey, baik. Ke kedai. Jemput. Okey, So kita nak bagi tahu bahawa tujuan Ahmad tadi pergilah. So ke dalam bahasa Arab apa dia? Ke. Ila. Okey. Kita kena tambah ila. So kena ada ila tu. Ke ni nampak tak? Ya, kena tambah ila tu. Kedai bahasa Arab panggil apa? Adukan. Adukan. Okey. Adukan. Okey. Okey. Tengok kat sini. So adukan ni. Ha kan? So ini ayat dia. So bila nak sebut tentang maf'ulun bih, ni kita panggil sebagai maf'ulun bih lah. Penderita lah. Yang kena pergi tu penderita atau kita panggil dia sebagai maf'ulun bih. Okey. Buat bahasa Arab lah. Ila. So maf'ulun bih. Ahmad ke Maf'ulun bih. kedai. Dia telah pergi. Okey. So untuk dia ladukan. tutup mic kalau cakap seorang-seorang tutup mic dulu Saya nak kena cakap ramai-ramai. Okey. Okey. Kak Ani, tolong tutup mic Kak Ani. Terkejut pula. Dia tak perasan tu Ustaz. Itulah. So, tak apa. Okey. So bila kita nak, nampak tak? Bila kita nak kata ada fa'il, kita nak buat fa'il, kita nak ada fa'il. Ataupun kita fa'il tu kita kata zahaba ila dukan. Pun tak apa. Tapi kita cuma nak tambah. Kalau ada nama dia tu kita gantikan kepada Ahmad. Kan? So kita kata zahaba Ahmadu ila dukan. Atau kita kata zahaba ila dukan. So kalau kita kata zahaba ila dukan, dia telah pergi. Kalau kita kata zahaba Ahmad ila dukan, dia tu adalah Ahmad yang kita ceritakan. Yang kita maksudkan dia tu adalah Ahmad. Zahaba Ahmadu ila dukan. So sekarang ni dukan tu maf'ulun bih. Ini yang dipanggil sebagai fi'il lazim. Bila nak connectkan dia, nak hubungkan dia kepada maf'ulun bih, dia perlu perantara haraf. Okey. Dekat sini saya taruh harf. Ini yang kita penting kita belajar yang saya kata, ini kena hafal ni. Haraf ni kena hafal. Okey, baik. Kita ambil kharaja pula. Okey. Kharaja. Apa arti kharaja? Dia telah keluar. Dia telah keluar. Baik. Okey. Ustaz nak tanya, Silakan. yang
Zahaba Ahmad tadi kan. Zahaba Ahmad ila dukan, bukan tu je lah maf'ulun bih. Maksudnya haraf jar tu tak termasuk dalam maf'ulun bih. Tak, dia kena Ah. jadi penghubung kepada maf'ulun bih. Dia kena ada. Kalau tidak, dia tidak boleh direct. Kita boleh kata Zahaba Ahmad dudukan. Tak boleh. Contoh kita kata kharaja, okey, perkataan Muhammad pula kita tukarlah kat sini. Tak maulah kita ambil perempuan lah pula kan, cik lelaki kan. So perempuan kata dia telah keluar penjadian perempuan. Bawah dia telah ke Perempuan. Macam mana nak sebut? Dia telah Kharajat. keluar. Kharajat. Okey, jahit. Pandai alhamdulillah. Kharajat. So kita nak letak nama Fatimah. Okey, kita letak Fatimah. Kan? Fatimah. Okey. So, okey, tambah ke mana? Ke mana nak pergi? Ke mana Fatimah dia? Kita nak cerita Fatimah pergi mana? pasar. Pasar, okey. Pasar bahasa Arab kata apa? Suk. Asuk. Asuku. Asuki lah. Sukun. Suki. Kan? Okey. So, tapi kita boleh tak kata memanglah bahasa kita memanglah Fatimah dah pergi pasar kan? Kita kata Fatimah dah pergi pasar. Kita akan sebut secara betulnya Fatimah telah pergi ke pasar. Fatimah telah keluar. Okey, Fatimah telah keluar. Keluar ke mana? Ke mana? Dari mana? Kita tak boleh pakai ke dah. Keluar mesti dari kan? Betul? Betul. Okey. Dari? So bahasa Arab ni kita kena kata apa? Dari bilik. Min. Dari bahasa min. Okey, min. Nampak tak? Dia kena ada ni. Ini dipanggil sebagai bila ada macam ini dipanggil fi'il lazim. Boleh faham? Okey, sekarang kita tengok pula fi'il muta'addi. Okey? Ustaz, kiranya untuk fi'il lazim ni dia maf'ulun bih tu selepas pada haraf yang yang menjadi penghubung. Yang menghubungkan dia dengan maf'ulun bih tu adalah muta'addi. Ni nama je lah, tak penting pun. Tapi yang penting dekat sini lah kita faham konteks je lah. So fi'il mesti ada fa'il, kita faham. Sekarang ni, okey, kita tengok pula. Kan? Perkataan memukul tadi kita sebut. Kan? Daraba. Perkataan memukul tadi adalah daraba. Daraba. Ahmad telah memukul. Pukul apa? Anjing. Anjing. Okey, anjing al-kalbu. Al-kalba. Al-kalba. So, kita tak perlu haraf. Terus konteks, direct. Daraba Ahmadu. Okey, Ahmad telah memukul aku. Macam mana? Dorobani Ahmadu. Okey. So dalam bahasa Melayu nanti kita tengok kat sini. Ya. Sebentar. So anjing. Ahmad dia telah memukul. Okey. So kalau kita tengok dekat sini. Antara bila kita kata ni Ahmad telah memukul aku. So dia kena perkataan daraba ni dia kena ikat terus dengan maf'ulun bih. Ini masalah dia. Daraba ni. Kita terus masuk ni. So perkataan dia tu dia akan bersambung macam tu. Darabani. Okey? Ahmad. Okey? So, kan, aku dekat sini. Okey, aku dekat sini. Tapi aku tu dia kena ikat dengan ni.
ya, dengan fi'il. Ni. So lepas itu dia akan jadi darabani Ahmad. Kan? Contoh dalam Al-Quran kan? Okey, buka surah kita tengok dulu Al-Baqarah lah. Tengok Al-Baqarah. Supaya kita mudah nampak. Al-Baqarah. Boleh buka Al-Baqarah? Kita tengok dulu kat mana benda-benda ni yang kita boleh cakap. Okey. Dia telah memukul. Okey. Al-Baqarah, kita tengok sekejap. Kisah-kisah lah banyak dalam kisah-kisah ni. Sawa'un alaihim. Okey. Kalau kita tengok ayat yang ke-7 dulu kan. Kita tengok ayat ke-7 dulu. Okey. Khatamah ni apa dia? Fi'il, isim, haraf. fi'il madi. Fi'il madhi. Okey. So mana fa'il dia? Madi. Allah. Fa'il dia Allah. Allah. Okey. So samalah tadi kan? Okey. Ahmad macam perkataan yang dalam ni, daraba Ahmadu. Tengok. So antara perkara juga kita boleh belajar ni dia panggil ilmu nahwu lah. So fa'il dia mesti dhammah. Allah. Nampak tak? Okey. Ahmad. So ni Ahmadu pun sama. Darabani Ahmad. Okey. So tapi bila disebut dekat sini, fi'il dia tu, kemudian Allah sebut nak sambung tu ala qulubihim. Nampak tak? Ala haraf jar. Harful jarri. Kan? Ya? So, kita kata khatama, Allahu, khatama fi'il. Fa'il dia adalah Allahu, ala haraf jar. Dia nak sambung kepada maf'ulun bih, dia kena guna haraf jar. Perantara haraf jar, ala qulubihim. Wa ala sam'ihim. So, khatama adalah dipanggil sebagai fi'il apa? Madi. Fi'il lazim. Madi dah tahu tak? Jenis dia adalah fi'il lazim. Fi'il madi lazim. Kan, fi'il mudhari' lazim. So, fi'il lazim maksud, apa yang saya nak fahamkan lah. Fi'il madi tu betul lah. Tapi fi'il tu dia perlu perantara harf jar atau tidak? Itu isu dia. Wa ala absarim. Semuanya ada ala. Okey. So kita tengok ayat 8 kan, contoh ayat 8 lagi. Wa minan nas man yaqulu. Yaqulu fi'il lah, fi'il mudhari'. Tak apa, belum belajar lagi, tak apa. Tapi kita tahulah tu. Amanna, kami telah beriman. Billah, dia kena amanna bi. Nampak tak? Kami telah beriman kepada Allah wa bil yaumil, dan kami telah beriman dengan hari akhirat. Hari akhir. Nampak tak? Dia ada bi. Dia ada haraf jar. Okey, tak apa, kita belum belajar tu lagi. Jangan tu sangat. Kan? Okey. Okey, fi qulub. Okey, habis. Tengok lagi, kita tengok lagi ya, kita cari lagi. Nak fahamkan kita, dia yang mana boleh direct kepada maf'ulun bih. Apakah jenis perkataan? Kita nak faham macam tu je. Perkataan tu boleh direct tak kepada maf'ulun bih atau tak boleh direct? Yang tak boleh direct, yang perlukan haraf jar dipanggil fi'il lazim. Yang boleh direct kepada haraf jar, kan? Okey, kita tinggal yang ni dulu, darabani ni. Kita ambil perkataan lain dulu. Okey. Apa lagi perkataan boleh direct? Okey, sebut. Cari perkataan. Okey, contohnya menulis. Menulis.
Bahasa Arab kata apa? Kataba. Kataba. Okey, jayid. Alhamdulillah. Okey. So, kita nak cerita sekarang nak guna perkataan kataba ni. Perkataan kataba. So, siapa yang tulis? Kita nak okey, sekarang siapa pelaku dia? Ali senang. Oh, Ali senang. Okey, Ali. Ali. Eja pun senang Ustaz Ali. Semua senang kalau kita tahu. Okey. So, apa benda yang Ali nak tulis? Tulis surat lah senang. Okey, surat bahasa Arab panggil apa? Apa lah? Risalah. 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 Okey, Al-Risalah. Ar-risalata. Al-Risalah. Okey, tengok dekat sini Ini kita tahu dah fi'il ni semua kataba. Ali dia mesti apa? Bagi bawah. Mesti dia bagi bawah. Depan. Pula. Bagi depan. Bagi depan. Okay. So kataba Aliun risalata maf'ulun bih ni mesti bagi atas. Nah. So secara tak langsung kita tahu perkataan, kita tahu baris dah terus. So bila kita faham tu, oh ni baris atas kenapa, baris bawah kenapa? Oh sebab ada haraf jar. Okey, jelas. Ada alif lam. Kan? Okey. Okey, macam qulubihim kita tahu dalam perkataan ayat 7 tu. Oh maknanya ayat ni tak ada haraf lah Ustaz Tak ada. Tak ada. Okey. Ini yang dipanggil fi'il muta'addi ni yang kita bincang ni kak. Fi'il yang boleh direct tanpa haraf. So haraf tak ada. Okey. Contoh lagi perkataan apa lagi? Okey, membaca. Apa perkataan membaca? Qara'a. Qara'a lagi. Siapa yang baca? Siapa yang baca? Sebut nak siapa baca pun susah ni. Fatimah, Ustaz. Fatimah. So kalau Fatimah boleh qara'a. Kalau ganti perempuan qaraat. Qaraat. Okey, qaraat. Qaraat. Qaraat Fatimah. Okey, kita tengok Fatimah. Kita dah tahu Fatimah. Fatimah telah membaca. Okey, kita nak kata Fatimah baca apa? Siapa maf'ulun bih dia? Apa maf'ulun bih dia? Al-Quran. Al-Qur'ana. Okey, Al-Qur'ana. Al-Qur'ana mesti baris atas. Fatimah mesti baris depan. So, qara'at Fatimatul Qur'ana. Itu menunjukkan muta'addi lah. Muta'addi, tak perlu. Okey, akan letakkan haraf kat antara tu. Boleh tak? Cuba letak. Akan letak dalam bahasa Melayu dulu. Boleh tak? Okey, sebut je bahasa Melayu dulu. Fatimah telah membaca kepada kitab. Tak kena. Tak kena. So, apa berkata? Fatimah telah membaca Al-Quran. Kita punya bahasa pun tak ada. Sama je. Sebab tu saya kata, sebab tu saya selalu bagi tahu kat kita, faham bahasa Melayu, fahamlah bahasa Arab. Daripada dulu slogan saya macam tu. Faham bahasa Melayu, fahamlah bahasa Arab. Tak faham bahasa Melayu memang susahlah bahasa Arab. Kemudian kalau kita boleh kuat lagi, faham pula bahasa Inggeris untuk faham bahasa Arab. Sebab bahasa Inggeris lebih dekat lagi dengan bahasa Arab. Sebab dia ada present tense, future tense, future and continuous tense. So Arab ada benda-benda macam tu. Okey, kita tak boleh letak sekarang ni, kita tak letak. Okey, apa perkataan lagi? Cuba sebut je. Apa lagi? Okey, kita kembali balik. Jalasa. Sebut. Akak sebut je bahasa Melayu. Jalasa arti dia apa? Pernah akak buat ayat. Dia telah duduk di sana. Di sana.
So kita kata di sana. Di ni haraf jar ke bukan? Haraf jar tu. Ah, tak boleh. okey. Kalau kita kata tapi dalam Duduk bahasa sana Arab dia macam tak perlu mengarah lah pula Ustaz. Kalau Dia telah duduk sana macam di dia sana. mengarah lah kan. Dia sebut sekarang ni ayat dia lah dia telah duduk di sana. Kalau kita kata duduklah di sana. Lain cerita. Itu kata fi'il, kita nak guna fi'il amar. So, kita nak cerita sekarang ni. Dia telah duduk sana. Dia akan duduk di sana. Dia sedang duduk di sana. Duduklah di sana. Jangan duduk di sana. So, tapi dalam bahasa Arab, kan, nanti kita akan belajar, itu dia panggil zaraf. Bab zaraf ni, sebab di sana, sana tu ada satu perkataannya hunaka. Hunaka. Tak perlu sebut fi hunaka. Tapi dalam kalimat tu ada makna fi. Tu kita akan belajar lah. Tu banyak pelajaran yang tu. Apa orang cakap, pelajaran bahasa Arab yang ada benda yang kita tak nampak tersembunyi. Macamlah perkataan daraba tadi. Daraba Aliyun. Kan? Daraba Ahmadu. Kan? Ahmad telah memukul. So dekat situ kalau kita kata daraba Ahmad dan contoh kita katakan perkataan ni. Daraba. Okey. Kita nak kata dia telah memukul Ahmad sekarang ni. Contoh ayat ni lain. Ayat baru. Dia telah memukul Ahmad. Ahmad dia pula yang kena pukul. Macam mana nak buat? Ahmad sekarang ni sebagai maf'ulun bih. So, dia telah memukul Ahmad. So, dekat sini fa'il dia siapa? Siapa fa'il dia? Dia. Okey, dia telah memukul Ahmad. Ahmad ni sebagai apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. So, maf'ulun bih Ahmadan. Di atas. Ahmadan. Daraba Ahmadan. Dia telah memukul Ahmad. Nanti kita akan belajarlah. Kan? Kenapa ini Ahmadu tak ada tanwin pun. Kan ni panggil mamnu' minas saraf, nantilah akan datang. Kan? Ni ada pula tanwin. Sebab apa? Sebab ada alif. Nanti kita akan belajarlah bab tu. Kan? Okey. Tapi saya bukan nak lebih konsentrate kepada baris tu dulu. Kan? Tapi saya nak fahamkan kita lah susun ayat dulu. Susun perkataan dulu untuk bina ayat. Okey? Orang Arab pun gagal dalam baris-baris ni. Bukan semua setiap orang Arab dia tahu baris tu, tapi sebab dia dah biasa, kan, macam dia tahu dah minasuqi kan. Mesti ada lepas tu mesti baris bawah. Dia tahu dah automatically lah. Okey. Dekat sini fa'il dia adalah dia. Fa'il dia adalah huwa. Okey. Fa'il dia adalah huwa. Huwa tu dekat mana? Mana huwa tu? Mana huwa tu? Perkataan huwa tu mana? Dorobu Ustaz. Mana dorobu, doroba lah kak. Doroba. Itu nak kata tu tadi. Okey. Dalam doroba ni ada huwa kan? Dalam dia dah ada huwa dah. Okey. Huwa tu kita pindahlah ke sini sebab kita nak letak kedudukan ni sebagai fa'il. So doroba Ahmadan. Tambahlah. Okey. Dia telah memukul Ahmad wa Fatimah wa Ali wa darabahum. Dia telah memukul mereka semua. Darabahum. Dia telah memukul mereka semua. Boleh faham? Dalam kes Doroba Ahmad dan Ahmadah lah. Doroba maksudnya kita tak perlu letak huwa. Tak ada. Tapi kita tahu Ahmad tu ialah maf'ulun bih sebab dia baris atas. Tak, sebab dia tak ada fa'il. Kalau ikutkan dia tak ada fa'il lah kan sebab dia dah letak kat doroba tu. Okey, so doroba. Okey, isu dia macam ni. So sekarang ni kita nak kata, first of all, kita kena tahu. Dalam perkataan fi'il, ingat. Bila kata fi'il mesti ada fa'il. Masa Okey. So dia ada dua sudut. Pertama,
kita nak baca. Kalau kita baca teks. Okey, macam mana kita nak kenal? Kedua, kita nak bercakap. Macam mana kita nak pastikan? Okey, baik. Pertama bila kita baca, kita nak daraba Ahmadan. Kita dah tahu dah Ahmadan tu sebab dia baris atas, dia adalah maf'ulun bih. Kan? Kalau kita kata daraba Ahmadun, okey, Ahmad telah memukul. So benda ni tak sempurna sebab tak ada maf'ulun bih. Muta'addi dia dia bukan memerlukan, dia boleh lah. Ahmad telah memukul. Kita pun boleh cakap juga Ahmad telah memukul. Tapi macam ada question mark dekat situ. Ahmad telah memukul sempurna ke tidak? Kalau sebelum tu dia disoal memang sempurnalah jadi ayat tu. Siapa yang terpukul? Ahmad yang telah Sekarang kita memukul. nak So cerita. jadi sempurna. Bila sekarang ni kita nak cerita tentang Ahmad telah memukul. Kita nak mulakan cerita. Macam mana kita sebut? Bahasa Arab Melayu je. Bahasa Melayu je. Kita nak mulakan cerita. Sekarang ni kita nak bercerita tentang Ahmad telah memukul. So apa benda? Ahmad telah memukul lah. Daraba Ahmad. Ahmadu. Orang kalau kita cakap macam tu, orang faham tak? Tak lah. Tak faham. So orang akan bertanya. Tapi ayat tu kalau ikutkan ayat tu dia dah sempurna lah. Ya, betul. Tetapi bila sempurna tu maksud dekat sini ialah tamam atau maksud dekat sini mufid ialah orang takkan tanya. So orang tak benda tak macam dangling. Macam ada tergantung. So kita datang, okey, contoh. Saya datang dekat perempuan kan. Saya datang kat Ummu Anisah, saya kata Ahmad telah memukul. Apa hal tiba-tiba dia kata Ahmad telah memukul? Kita tak faham. Kan? Kalau unless kita kata Ahmad telah memukul Ali. Kita akan tanya apa dia? Apa yang kita akan tanya? Kenapa dia pukul Ali? Kita faham konteks tu. Kalau kita misalkan kita kata, okey, kita datang, saya datang je, Ahmad telah memukul. So ayat tu tak sempurna sebab kita nakkan maf'ulun bih tu. Penderita tu kita nakkan dalam ayat tu. Boleh faham? Melainkan kita kata Ahmad telah keluar. Kan? Ahmad telah keluar. Tapi bila kita kata nak sempurnakan lagi, nak menyempurnakan lagi, okey, kita akan kata Ahmad telah keluar ke. Kan? Ahmad telah pergi ke. Okey? So kita akan, bila orang tanya, kita cakap ke orang, kharaja Ahmad. Apa soalan yang kita akan tanya? Ahmad telah keluar. Apa kita akan tanya? Pergi Min mana? aina. Pergi mana? Bukan kharaja lagi. Kan? Nampak tak? Kita tak guna perkataan kharaja tu lagi. Kecuali kita kata dia keluar dari mana? Barulah kita cakap kan. Contoh kita macam kita dalam rumah kita ada anak, kita kata anak kita telah keluar kan. Kita kata anak aku telah keluar. Kharaja ibni. Kan? Anak lelaki aku dah keluar. Kharaja ibni. Kan? So ibni itu asalnya ibnun lah. Jadi anak saya, anak lelaki saya jadi ibni lah. Kan? Kharaja ibni. Kan? Anak lelaki saya telah keluar. So kita tahulah dia keluar. Kita tahu dah bila kita bercakap tu dekat suami kita, kan? Anak kita dah keluar. Kharaja ibna. Anak kita dah keluar. Okey, baik. Kita cakap dekat suami kita. Suami kita fahamlah. Kan? Tapi apa yang dia akan tanya? Dia akan tanya, Zahaba ila aina? Kan? Dia pergi mana? Dia nak pergi mana? Soalan yang lain. Dia bukan soalan yang struktur yang kita cerita tadi pada awal. Boleh faham ni? Tapi kalau kita tanya tadi, fi'il tadi, kita kata Ahmad telah memukul. So kita akan tanya soalan yang sama. Memukul siapa? Boleh faham? Faham. Cuma itulah
macam nak confirmkan lagi, maksudnya kalau tak ada fa'il tu, kalau dalam kes contoh ni lah, doroba, kita tak letak huwa lah kan. Ya betul. Sebab dia memang dah ada, originally dia memang dah ada huwa tu. So Dah ada fa'il tu. dah ada fa'il tu. So doroba kalau kena letak Ahmada tu, so automatically kita tahu yang Ahmada tu maf'ulun bih. Walaupun kita tak payah letak fa'il dekat selepas fi'il. Okey. Sebab kalau kita kata kita nak jadikan Ahmad tu sebagai contoh lah, kita baca kitab Arab tak ada baris kan. Contoh kita Arab tak ada baris. Kan? Kalaupun kita Arab tak ada baris, dia akan letakkan macam ni. Dia akan macam ni. Okey, dia akan daraba Ahmad. Ahmad, kita tak akan sebut ni Ahmadin. Kita tak akan sebut tu Ahmadun sebab ada alif. Okay. So maksudnya kalau untuk nama, dia memang akan letak alif ke macam mana? Ke macam mana? Okay. Ke benda tu nanti akan belajar? Tak, dia memang mesti kata nama. Mana boleh tak kata nama maf'ulun bih? Boleh ke? Maksudnya kalau macam kat atas tu kalbun tu ke contohnya? Nama juga kan? Nama anjing kan? Yelah, tak, jap. Isim, dia mesti isim. Mudah dia macam ni. Dia mesti isim. Isim tu mesti, okay, kalau macam tak ada baris, macam mana kita macam dia telah pukul anjing. Kita dah tahu dah dia telah pukul anjing. So doroba dia tak ada baris kan? Ba je lah. Yalah, patutnya al-kalba tapi dia tak ada baris. Kita letak doroba. Tapi kita tak ada fa'il dia. Maksudnya fa'il dalam doroba tu ada tapi kita tak tahu dia maf'ulun bih ke dia fa'il. Macam tu. Okey. Baik, macam kita kata tu, macam kata satu perkara macam kata darabal kalba. Contoh kita tengok daraba kalba. Contoh perkataan ni tak ada baris. Tak ada Ahmad, tak ada baris. Tak ada Ahmad, tak ada baris. Okey, darabal kalba. Darabal kalb. Kan, kita tahu daraba ni kan. Kita dah tahu dah fa'il. Mesti ada fa'il dekat daraba ni. Siapa fa'il dia? Adakah dalam perkataan daraba tu atau fa'il dia tu selepas dia? So kita nak cari sekarang ni daraba, mana fa'il dia dekat situ? Kita tak jumpa. Mana boleh anjing pukul? Anjing telah memukul. Kecuali kita kata anjing telah memukul Donald Duck. Itu lain cerita lah. Kan? Okay. Kena ada juga. Kalau ada Donald Duck pun kena ada juga maf'ulun bih kat sini. So al-kalb pun ada dekat sini. So kita kena tengok dekat situ adalah fi'il dan fa'il. Sebab tu kita kena faham perkataan ini macam perkataan daraba ni. Kan? Dia boleh direct tanpa haraf jar. So kita tahu dah dekat sini. Contoh kita kata darabal kalb. Kita sebut darabal kalb. Dia tak sebut daraba kalbu ke kalba ke kalbi ke, dia tak sebut. So kita nak pastikan. Baik, sekarang kita dengaran perkataan dia sebut darabal kalb. Kan? So sekarang ni perkataan daraba tu kita faham. Dia telah erti dia telah memukul. So dia tu siapa? Tak ada dekat situ. So kita tahulah dia tu yang dimaksudkanlah dia yang disebutkan dalam perkataan daraba ni. Perkataan daraba. So al-kalb tu secara automatically kita akan tahu dia adalah maf'ulun bih. So kita tengok dulu contoh-contoh lain. Okey, baik. Okey. Kita tengok sekejap dalam surah Al-Baqarah ayat 30 kan. So dia kata dekat sini. Wa idh qala rabbuka lil malaika. Okey, nantilah kita akan belajarlah perkataan id ni semua. Ini semua sebagai haraf-haraf yang kita akan pelajari akan datang. Okey. Sebab id ni semua masuk ada banyak tempat kan disebut. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Okey, kita kata id ni secara mudahnya saya bagi kita ketikalah. Ketika atau tatkala. Ketika atau tatkala Tuhan kau telah berkata kepada para malaikat. So qala, nampak tak? Qala rabbuka. Rabbuka ni siapa? Apa dia? Siapa? Apa perkataan Rabb? Tuhanmu. Tuhanmu. Tuhan. So tu menunjukkan apa dia?
Isim tu kan. Kepunyaan. Ah, Domir plus pemilikan. mutasil. Ah, Domir. pemilikan. Domir pemilikan. So, Tuhan engkau. Nah, engkau punya Tuhan. Ketika engkau punya Tuhan, kan, kata, so, dia mesti ada li, nampak? Lil malaika. Nampak haraf jar? So, Nampak. berkata, so dia ada, oh, kita tahu dah. Qala dia mesti ada haraf jar. Okay? Macam kalau kita akan kata qala li zauji, kan? Kan? Apa suami aku cakap dekat aku. Kaza wa kaza. Macam ni. So kita qala li. Li, ingat tak li? Perkataan li. Ingat tak? Li. Apa arti li? Kepadaku. Pada. Li ni kepada aku lah kan. Telah berkata lah suami aku kepada aku. Macam tu dah. Okay. Nanti kat sini, malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Okey. Sebenarnya aku nak jadikan dekat bumi ni khalifah. Qalu, mereka kata. Okey, habis. Mereka kata, dah selesai. Mereka telah berkata. Apa yang mereka katakan? Apakah? Adakah? Kan? Adakah taj'alu? Ni apa dia? Fi'il, haraf, isim? Mudorek. Sorry, sekejap. Mudorek Ustaz kan? Mudhari'. Okey, baik. Okey. Asal kata dia apa? Ja'ala. Ja'ala yaj'alu. Ja'ala yaj'alu. So taj'alu erti dia domir dia siapa? Domir dia engkau, saya, dia. Kau. Engkau, okey. Adakah engkau akan? Okey, dia mudhari' kan? Akan menjadikan, ja'ala ni menjadikan. Fiha. Oh, ja'ala kena ada haraf jar. Ataj'alu fiha. Kan? Padanya man yufsidu fiha. Okey, padanya di dalamnya lah. Di dalam mana ni? Dalam bumi lah. Kan? Di bumi. Dan juga orang yang merosakkan bumi di dalam bumi. Wa yasfiku dima'a. Wa yasfiku ad-dima'a. Nampak tak ad-dima'a? Ad-dima'a ni apa dia? Kedudukan tadi. Yang ini. Ni. Ad-dima'a. Apa dia? Kedudukan dia? Maf'ulun bih lah. Ia jadi maf'ulun bih lah. Maf'ulun bih. Okey, fi'il dia mana? Taj'al. Lalu tu. Yasfiku tu fi'il. Yasfiku tu fi'il. Fi'il mudhari'. Asal kata sin fa kaf. Sin fa kaf. Ya tu domir yang terikat dengan fi'il mudhari'. Yasfiku kan model dia tu fi'il mudhari' punya model kan. Ya mesti baris atas, huruf pertama mesti dhammah, huruf kedua tu berbaris, huruf ketiga mesti huruf pertama mesti fathah, huruf kedua mesti mudhari'. Ingat tak fashion pattern mudhari'? Huruf pertama ya. Anita tu. So dia mesti baris atas. Huruf kedua mesti sukun. Huruf ketiga berbaris. Huruf keempat dia dhammah. Betul tak? So maksud dalam satu ayat, Ustaz. dalam satu ayat tu maksudnya boleh ada fi'il mutaaddi dengan fi'il lazim boleh campur ke? Dalam satu ayat tu ada banyak. Tak, dia bukan satu-satu ayat. Dia macam ni. Apakah engkau akan jadikan di dalamnya orang yang merosakkan bumi? Okey. Habis. Dah satu ayat belum? Apakah engkau akan jadikan di dalamnya orang yang merosakkan bumi? Makhluk yang merosakkan bumi. Dan makhluk yang akan menumpahkan darah. So safakah kita tengok perkataan safakah. Buka kamus. Okey.
So insyaAllah kita akan mudah faham benda ni. Safaka muka surat 142 kan? 142 kanan, bawah. Safaka yasfiku. Nampak tak? Safaka yasfiku. Nampak Ustaz. Okey. Baik. Kita boleh guna tak perkataan safaka yasfiku? Okey, baik. Kita tengok dekat sini. Kita tanya dekat anak kita. Man safaka al-ma'a alal maktabi. Okey, cuba baca apa arti dia. Okey, saya sebut. Saya guna perkataan yasfiku ni. Okey. Baik-baik, perhatikan baik-baik. So, saya akan sebut dekat sini. Man ni apakah? Siapa Siapakah? Siapa? Okey, saya tanya. Kita tanya dekat anak kita. Ni kita cuba nak belajar bahasa Arab dah ni. Kita tanya dekat anak kita. Man safaka. Kenapa kita kata safaka? Man safaka Sebab dah berlaku. al-ma'a. Sebab Okey, dah sebab apa? tumpah. Dah berlaku. Okey. Okey, man safaka al-ma'a. Siapa Okey. yang menumpahkan air? Siapa yang telah menumpahkan air itu? Kita katakan. Siapa yang telah menumpahkan air itu? So, baik. Man safakal ma'a. Siapa fi'il? Mana fi'il dulu? Mana fi'il? Safaka. Okey. Siapa fa'il? Mana fa'il? Dekat Safaka tu lah juga tapi tak tahu siapa. Man. Okey. So dekat situ man safakal ma'a. So man tu soalan. Man tu soalan lah. Man tu datang bertanya kepada sesiapa. Soalan. Okey. So man dia mesti ada dekat depan lah. Soalan dia mesti dekat depan. Kenapa? Mengapa? Di mana? So soalan mesti ada dekat depan. Mana boleh kita soalan dekat belakang? So dia dekat depan. Man. Siapakah? Safaka, dia yang telah menumpahkan al-ma'a. Oh, maf'ulun bih. Okey. Kita kemudian kita kata kita nak tambah lagi dan membiarkannya. So perbuatan lagi atau tidak? Perbuatan boleh berulang-ulang atau tidak? Boleh lah kalau macam tu. Okey, macam itulah. So maksudnya yang pertama, Hmm. yang pertama itu fi'il muta'addi lah kan? Membiarkannya itu jadi fi'il muta'addi. Sekejap, bawah dia apa tadi? Fi'il lazim. Fi'il muta'addi juga kan? Tapi dia dengan isim domir, betul? Betul. Betul lah. Okey. Membiarkannya samalah ni. Memukul aku. Dia telah memukul aku. Macam ni lah. Membiarkannya. Kiranya al-ma' tu al-ma' isim muta'addi, isim zahir. Lepas tu membiarkannya bukan? Al-ma' bukan. Al-ma' isim apa? Dia kedudukan dalam ayat dia sebagai apa? Al-ma'. Dia isim dalam kedudukan dalam ayat. Okey, macam ni kita katakan ni ayat. Okey. Contoh bukan maf'ulun bih. Itu dia. Jadi bila maf'ulun bih mesti dia isim kan? Bukan isim zahir, bukan? Boleh. Isim zahir lah tu. Kalau al-ma'. Okey, al-ma' isim zahir lah kiranya. Lepas tu kalau membiarkannya tu jadi isim domir lah. Dan okey. Nah, itu yang kita bincang tadi, yang ini. Ya. Okey, kita tengok dekat sini. So kita dah faham dah fi'il lazim yang tak memerlukan objek. So kita faham dah fi'il muta'addi. Ini kita kata tadi bila ada dia nak tambah ilam semua dia panggil fi'il lazim berpelengkap. Kan? Ini just tak ada nama pun, tak ada jenama ni pun, ulama tak sebut pun. Saya nak bagi kita faham saja. Sekarang nak beri faham saja. Kalau kita tengok dekat situ ada juga ulama kata fi'il muta'addi berperantara. Ada yang kata macam tu.
berperantara maksud dia perlukan harf jar ni lah. So, saya boleh sebut dekat sini lah. Fi'il lazim berperantara lah dan sebagainya lah. Okey, baik. So, fi'il muta'addi ni, ya. Kemudian fi'il muta'addi ni, okay, contoh kita kata isim zahir. Kita kata tadi, kan? Safakal ma'a, safaka Muhammadun al-ma'a, safaka Muhammadun. Kalau Fatimah macam mana? Okey. Kak siapa nak sebut? Panggil. Siapa nak cuba? Kita tanyalah seorang cuba. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya nak bagi soalan ni. Amboi, sunyi terus. Ke line servis lain saya tak ada dah ni? Okay, try. Okey. Kita kata dekat sini. Okey Fatimah telah menumpahkan air. Macam mana? Safakat Fatimah. Lagi? Betulkan baris dia semua. Baris semua betulkan. Safakat Fatimahu. Fatimatu. Fatimatu. Okey, Fatimatu. Lagi? Air? Alma. Alma'a. Al-ma'a. Alma'a. Safakat Fatimatul ma'a. Fatimatul ma'a. Terus sambung je. Safakat Fatimatul ma'a. Safakat kita boleh Fatimatul ma'a. Okey. Susah? Okey. Kemudian kita tanya sekarang ni. Orang tanya. Man safakat al-ma'a. Siapa yang tumpahkan air? Kita kata safakat ha. Okey. Safakat ha. Apa arti safakat ha? Dia yang telah menumpahkan air. Okey. Safakat ha Fatimatu. Arti dia apa dia? Fatimah yang telah menumpahkannya. Nya. Okey? Macam perkataan ni. Iqra'il kitab. Kita kata iqra'il kitab. Dia kata qara'tuhu. Aku telah membacanya. Nampak? So siapa maf'ulun bih dekat sini? Aku sudah membacanya. Domir. Maf'ulun sebagai maf'ulun bih. Domir yang terikat sebagai maf'ulun bih. So, sebab tu saya tunjuk kat sini lah. Maf'ulun bih isim domir. So isim domir ni semua sama. Kita guna semua sama. Kan? Kecuali aku. Kalau aku ni dia kena guna ni. Okey, kita tengok dekat dalam surah Al-A'raf sekejap. Al-A'raf ayat yang ke-12. Jom. Okey. Tengok dekat sini. Kita boleh jumpa lah perkataan yang sebenarnya banyak. Qala, jumpa tak muka surat? Okey, saya share jugalah saya punya screen supaya kita dapat tengok mana Al-Quran. Atas kerja. 52 Ustaz. Ya, saya jumpa Kak, saya nak pinjam, nak sharekan ni. Ada tak? Okey. Okey, Al-A'raf. Okey. Nampak tak skrin dekat saya? Al-Quran, skrin. Dalam skrin. Nampak. Okey. So tengok ni. Qala. Dia kata dekat sini. Ma mana'aka. Tengok perkataan ma mana'aka ni. Apa dia perkataan ma mana'aka ni? Pada perkataan mana'aka, apa ada? Kepunyaan. Domir Ustaz
Domir dengan Domir plus isim. Isim terikat. Isim terikat. Isim terikat kan Ustaz? Nanti sekejap saya jawab Okey. Baik, saya Domir jawab. plus fi'il madi. Okey, dekat sini. Mana'a dia telah menghalang. Dia Ka engkau. Ka. So, mana'a dia telah menghalang. Ka engkau. Siapa kita boleh faham? Lain saya tak ada mana akak. Saya nak Okey. cuba Ustaz. Okey, manakah dia telah menghalang kau kan? Erti dia. Okey, mana fa'il? Mana Siapa fa'il? Wah. Dia kan? Okey, siapa maf'ulun bih? Kau. Domir Engkau. anta. 6. Okey. So, kita pun boleh kata man mana'aka. Man mana'ahu. Man mana'ani. Siapa yang telah menghalang aku? Kan? Siapa yang telah, sekarang dia kata ma. Apa? Ma. Apa yang telah menghalang engkau? Tu sebab tak ada siapa-siapa boleh halang dia untuk bersujud. Sebab tu Allah kata ma. Allah tak kata man. So ada benda, sesuatu benda. Itu yang kita belajar dalam durus lughah tu, kita kata ma untuk pertanyaan kepada yang tidak berakal. Man kita akan belajar untuk dengan kepada yang berakal. Itu yang masalah berakal tak berakal tu. So kita faham dah, benda ni bukan makhluk yang berakal yang menghalang iblis. Jangan. Okey. Amartuka. Satu lagi. Perkataan amartuka. Cuba lagi. Siapa nak cuba? Dah nampak face. Amartuka. Kak Zaidah. Tak boleh lah Ustaz. Lupa. Tak boleh. Kak siapa ada lagi? Kak Ani. Kak Ani. Amartuka. Ketika aku menyuruhmu. Tengok terjemahan, mana ada ketika terjemahan dia dah ada ketika tu. Aku menyuruhmu je lah. Mana mu-nya? Ka tu. Ustaz, skrin Ustaz tak ada lah Ustaz. Skrin Ustaz tak ada Al-Quran. Amboi, nak skrin saya juga, ambil skrin saya. Saya suruh buka Quran tadi. Tu ka. Ka tu engkau Ustaz Ka engkau. Dah tadi kata mu, sekarang kata engkau ni macam mana ni? Saya tahu ka ni engkau dah Ustaz kan? Sebabnya akak tengok terjemahan. Sebab itu yang saya tak setuju tu. Sebab tu saya kata nak belajar bahasa Arab. Jangan tengok terjemahan. Kita akan pening. Jadi menyuruh engkau lah. Aku telah amara. Okey, tengok balik susunan fi'il madhi dengan domir. Susunan. Pergi dekat fi'il madhi. Buka kertas kita fi'il madhi. Fi'il madhi. Allah, mana dah Ustaz? Mana pula? Hilang pula. Okey, semua orang buka fi'il madhi. Okey, saya kena buka skrin juga. Baik, saya akan bagi fi'il madhi. Mana tadi? Amartuka, okey. Mana? Fi'il madhi. Ni lah. Tengok dalam skrin ni. Tengok skrin ni.
Fi'il dan domir terikat. Domir terikat. Okey. So, tengok kat sini. Ini. Menyuruh engkau. Ni Engkau dulu. Tengok ni dulu. Apa dia boleh faham? mana Anak melilo. Ustaz. Anak Ustaz Screen Anak. saya ni. Aha. Tu. Anak. Ana tu. Ha. Ustaz. Jadi, Amar tu. apa Amar asal kata? tu. Apa asal kata amar tu? Alif min ra. Hamzah, mana ada alif. Hamzah, la ilaha illallah. Hamzah min ra lah Ustaz. Buka kamu apa tu? Buka kamus. Hamzah. Surat 18. Surat 18. Sekejap. Amar. Kat mana Ustaz? Menyuruh. Betul jumpa Ustaz. Amara. Amara ya'muru. Amartu. Amar tu jadi apa? Apa arti dia? Menyuruh aku, menyuruhku. Mana boleh menyuruhku? Aku telah menyuruh. Aku telah menyuruh. Menyuruhku dah ada tentu ada benda lain suruh kita. Jadi aku menyuruh engkau. Engkau tu kalau menyuruh aku yang maf'ulun bih. Kalau aku menyuruh engkau tu maf'ulun bih. Fa'il dia siapa? Fa'ilnya aku. Kalau akak kata menyuruh aku, itu bermaksud siapa fa'il dia? Fa'il tu kau lah kan? Kau. Sekarang kita bicara, tengok ya. Okay. Kita bicara tentang perkataan ni ya. So, amartuka. So, amartuka. Okay. So, dalam ni kena ada apa? Mana Ustaz tak jumpa? Apa yang akak tak jumpa? Ustaz tulis yang mana? Ni kat saya punya skrin ni lah. Akak tak nampak ke skrin saya ni? Tak ada pun. Ya ke? Semua orang tak nampak? Dekat atas dia Ahmad tu. Ada Ustaz, dia atas tak dia nampak Ahmad. tu. Oh, dia tak Dia nampak Ahmad lah. tu atas tu. Okay, Ya Allah. Subhanallah. Okey. Okey, bagi warna sikit, bagi nampak sikit. Okey. Maknanya ada 3 bahagian lah situ Kak. Tu, tunggu dulu. Okey, tengok ya. Ya. So, asal kata dia apa? Amar. Okey, amara. Tu pun satu bahagian lain. Amara. Ini kalau kita gagal yang ini, pada ni pelajaran lama ni. Kalau kita fail yang ini, memang kita tak akan boleh buat yang baru. So, kita nak katakan tu. Amara arti dia apa? Menyuruh. Okey, perkataan amara tu sendiri ada apa? Dia menyuruh. Tak betul lagi tu. Dia telah menyuruh. Baik, kita nak tukarkan dia telah menyuruh kepada aku telah menyuruh macam mana? Amaroni. Aku telah menyuruh. Itu amara dia telah menyuruh, aku telah menyuruh. Aku telah menyuruh. Amartu. Amartu. Betul tak? Kalau engkau telah menyuruh? Amartuka. Amarta. Akak tengok balik ni. Ni. Kita bila fail yang ini memang tak boleh pergi tempat lain ni. Ingat? Okey, mana tadi saya tunjuk? Ni satu ni.
Satu dia. Okey, baik. Tengok ni dulu. Amarah. Baca ni balik, baca ni balik. Ni. Amarah. Apabila tengok ni, tengok akak yang tengok Amaro tu, akak tengok ni dulu. Tengok. Okey, tengok screen. Okey. Ingat. Bila kata fi'il kena ada apa kak? Kalau fi'il ada fa'il. Lagi? Ada fi'il, ada fa'il campur maf'ul bih. Saya bicara perkataan fi'il Amaro tu saja. Ada apa? Amarah dia telah menyuruh. Dalam perkataan tu dia ada apa? Maksud Ustaz? Ada 3 huruf. Bukan 3 huruf. Ada 3 unsur. huruf. Ya Allah. Unsur tak? Ni. Tiga unsur. Masa Masa pelaku dan makna. Sebelum fi'il kena ada 3 benda ni. Cari 3 benda ni. Masa pelaku makna. Okey, Amaro. Mana masa, mana pelaku, mana makna? Masa dia telah. Mana pelaku dia. Makna dia menyuruh. So sekarang kita nak tukar pelaku tu kepada aku. Macam mana? Amaroni. Nah, tengok bawah. Dekat sini. Apa nak buat? Mana Ustaz? Okey, tumpuan pelajaran inilah bagaimana dia tengok yang ni Yang ni. Tengok dekat saya punya mouse ni, nampak tak? Nampak. Okey. Mana nak tukar ganti nama dia yang terikat dengan fi'il? Bagaimana fi'il tersebut? Okey, baik. Tengok dekat sini. Okey. So macam mana perkataan dia telah pergi, aku telah pergi. Mana aku telah pergi kat dalam perkataan ni? Zahabtu. Mana aku? Aku telah pergi. Zahabtu. Maknanya tu aku. So kenapa cakap ni tadi? Zahabtu. Amartu. Betul tak? Betul lah tu. Amartu. Aku telah menyuruh. Siapa pelaku Amartu? Pelaku tu dia. Mana lagi dia pula Amartu dia? Akulah. Akulah. Ya Allah. Okey. Boleh faham ni? InsyaAllah, insyaAllah slow-slow Ustaz. Okey. So, apa makna dia? Okey, zahabtu ni apa makna dia? Zahabtu, aku telah pergi. Baik. Kalau sebut pasal zahab, itu adalah fi'il atau isim atau haraf? Isim Ustaz. Isim Aku telah pergi tu isim lah. Aku telah pergi isim. Kalau haraf ilah. Okey. Oh, kalau salah ilah. Lah ke macam mana Ustaz? Ini pelajaran lama hilang ni masalah ni. So zahab tu aku telah pergi tu fi'il lah kak, bukan isim. Kena check semula lah Ustaz. Okey. So baik, ingat baik. Aku telah pergi, baik. So dalam fi'il kena ada apa tadi kak? Apa unsur fi'il? Ingat balik. Ada 3 huruf tu. Unsur fi'il Masa ada apa? pelaku makna. Unsur makna pelaku. Baik, aku telah pergi, akak cakap tadi isim, baik. So kalau akak kata isim, so dia tak ada unsur apa-apa pun. Unsur isim apa dia? Isim yang 3 patah perkataan tu ke? Kan?
Isim pun agak dah lupa dah. Ni balik pelajaran pertama ni isim tu apa dia? Oh, kena check balik lah Ustaz. Okey lah Ustaz. Isim kata nama. Isim kata nama. Sesuatu yang kita nampak, Oh, yang kita nampak, namakan. yang boleh sentuh. Yang kita namakan. So kalau aku telah pergi, akak nampak apa? Tak ada apa. Apa yang akak namakan? So macam mana akak boleh kata isim? Tersilap situ Ustaz. Sebab itu saya kata pada awal, so pelajaran pertama tu penting untuk kita faham sebelum kita masuk step yang seterusnya. Kita kena faham satu-satu step lah kan. So kita akan nampak lah dekat sini, kita akan nampak dekat sini. So kita tak clear pelajaran pertama, kita akan gagal pelajaran kedua. So kita kena clear satu-satu insyaAllah. Tak apa, tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Okey, terima kasih Ustaz. Sama jangan risau. Okey. Saya kata ada berapa orang kat sini. Okey. Kak Siti Rokia dah okey dah, alhamdulillah. Kak Siti Rokia nampak macam dah okey. Kak Zaida. Kak Romaini okey InsyaAllah. Boleh lah. Okey, Kak Jamaliah mungkin sebab dia baru Kak Jamaliah. Kak Jamilah tak masuk Kak Kamaliah insya-Allah saya rasa dia okey, dia selalu okey insya-Allah. Okey Ustaz, okey. Okey. Nah, Cik Maimun kita okey Faham tak apa kita bincang Sikit-sikit Ustaz. Okey. Kak Farizan okey Baru belajar Ustaz. Okey. Tak apa. Nanti kita akan masuk Kak Zaidah sebab kita ada kawan-kawan kita juga daripada dalam grup tu. Dia nak masuk balik. Dia nak masuk bermula. So saya akan habiskan bulan ni. So bulan 11 nanti saya akan mulakan. Saya cubalah sebab kita masih tak dapat nak. Yang boleh lepas tu. Saya akan lepas ni saya akan masuk terus kepada masdar. So bermaksud dalam minggu ni lah dalam bulan ni lah kita akan selesai sampai masdar. Okey, kita akan selesaikan sampai masdar. Kita kerja masdar saya dah beri kan? Dah. Okey, baik. So saya akan habiskan sampai masdar dulu. So insya-Allah kita untuk ujung bulan 10 ni lah. So akak boleh buka lah bulan 11 ni untuk tanyalah siapa nak join balik. Kita akan buat kelas daripada mula lah kan. So antara orang yang saya galakkan untuk mula balik kan. Sesiapa yang rasa dia perlu mula, join baliklah kelas daripada awal tu. Saya lah Ustaz. Tak apa pun, bagus pun. Kan? Okey. Yang